InsyaAllah kita sambung siri yang kedua daripada matan Aqidatul Awam yang ditulis oleh Al-Allamah Syekh Ahmad Al-Marzuqi Al-Hasani rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masuk dalam fasa yang kedua setelah muqaddimah, iaitu sifatullahi wal jaiz fi haqqih. Sifat-sifat Allah dan yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du fa'lam, adapun berikutnya, fa'lam biwujubil ma'rifah, maka ketahuilah bahawa wajib mengenali, min wajibin lillahi 20 sifah, 20 sifat dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sama sebagaimana matan sebelum ini, matan Al-Imam Sanusi, 20 sifat. Dan pengarang kitab kita Imam Al-Marzuqi pun menyebut yang sama, min wajibin lillahi 20 sifah. Yang di antara. Kalau tengok pada matan asal itu, syair itu min wajibin lillahi 20 sifah. Yang biwujubil ma'rifati min wajibin lillahi 20 sifah. Ketahuilah bahawa wajib mengenali 20 sifat dari sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Maknanya 20 sifat ini bukan keseluruhan sifat yang sifat-sifat kesempurnaan yang mesti bagi Allah. Mana sifat-sifat yang dari segi hukum akalnya, akal akan menyatakan bahawa mustahil Allah tidak bersifat dengan sifat-sifat ini. Tapi sifat Allah itu dari segi hakikatnya adalah banyak, tak terbilang. Tidak terbilang. Cuma para ulama menyimpulkan sekurang-kurangnya seorang Muslim, seorang mukmin, untuk sahnya kalimah syahadahnya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka sekurang-kurangnya dia wajib mengakui, i'tiqadkan, meyakini 20 sifat yang disepakati oleh para alim ulama atau para fuqaha, khususnya yang beristinbat dalam hukum hakam yang berkait dalam istinbat dalam akidah ataupun dalam ilmu tauhid. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka Allah itu adalah wujud. Allah itu adalah wujud. Qadim, sedia ada. Baqa, kekal. Berbeza dengan makhluk secara keseluruhannya. Mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama sekali bersifat dengan sifat mawjudun, ada. Allah itu adalah ada, wujud. Qadimun baqi. Qadim maknanya sedia ada. La awwaliyata liwujudih. Tidak ada permulaan bagi kewujudan Allah. Kemudian baqi, tidak ada perakhiran bagi wujudnya Allah Ta'ala. Mukhalifu lil khalqi bi itlaqi. Berbeza dengan makhluk secara keseluruhannya. Dalam segi apa sekalipun, apa yang tergambar dalam kepala kita, maka itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana akal manusia hanya mampu menggambarkan makhluk. Wa qa'imun ghani, wahidun wahyi, qadirun muridun alimun bikulli syai'. Dan dia adalah yang berdiri sendiri, qa'imun, yang berdiri sendiri, ghani, yang kaya, yang tidak berhajat kepada makhluk. Sebaliknya, makhluklah yang berhajat kepadanya.
wahidun yang esa, wahayyun dan yang hidup, yang maha hidup, qadirun yang berkuasa, muridun yang berkehendak. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala menegaskan fa'alun lima yurid wa ma tasha'un illa an yasha Allah. Allah adalah maha melaksanakan fa'alun lima yurid, maha melaksanakan apa yang dia tetapkan dalam iradahnya. Wa ma tasha'un illa an yasha Allah. Tidak ada yang kamu kehendaki melainkan setelah dikehendaki oleh Allah Ta'ala terlebih dahulu. Alimun bi kulli syai', yang mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu. Sami'un basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazim. Sami'un yang mendengar, al-basiru yang melihat, wal mutakallimu yang berkata-kata dengan kalam yang qadim, itu kalam nafsi, bukan kalam yang berhuruf sebagaimana kalamnya makhluk, kerana Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan sesuatu. Jadi kita mengisbatkan sifat bagi Allah tanpa kaifiat. Allah bersifat dengan mendengar, melihat, berkata-kata. Allah Maha Pencipta. Tapi tidak boleh kita gambarkan mendengarnya Allah, berkata-katanya Allah sebagaimana berkata-katanya makhluk. Makhluk kata-kata dengan lidah. Makhluk mendengar dengan telinga. Melihat dengan bola mata. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat-sifat itu. Tetapi dengan kaifiat. Bukan sebagaimana yang digambarkan oleh akal manusia. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Baginya 7 sifat yang tersusun dalam nazam ini, iaitu sifat ma'ani. Yang sifat ma'ani. Semua yang tadi tidak ada khilaf di kalangan ahlul qiblah, semua orang Islam yang mengisbatkannya, dan kalau menafikannya menjadi kufur. Semua berlaku khilaf di sana dengan Mu'tazilah, di mana Mu'tazilah menyaksikan bahawa Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak, Maha melihat, mendengar, Maha berkata-kata, bagaimana yang disebut tadilah lamatan tadi. Namun mereka menyatakan bahawa Allah tidak bersifat. Allah berkata-kata dengan zat dia, mendengar dengan zat dia. Allah berkuasa dengan zat dia. Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dengan zat dia. Tapi dia tidak bersifat. Itu pandangan Mu'tazilah. Lalu pengarang kitab kita ini, dia mengisbatkan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya Asy'ariyah, yang bercanggah dengan Mu'tazilah, di mana kita mengisbatkan adanya sifat bagi Allah, maka dia menyebutkan lahu sifatun sab'atun tantazim. Baginya, bagi Allah, 7 sifat. Okay. Sab'atun tantazimu, yang tersusun dalam nazam ini. Dengan silap. Takdir pula, bukan tersusun di zat Allah, tidak. Kerana sifat Allah itu dia Allah itu esa, tidak tersusun daripada tidak tersusun daripada bagaimana anggota-anggota, bukan. Tidak yang tersusun dalam nazam ini, yang tersusun dalam nazam ini. Adapun sifat Allah itu, dia adalah dipanggil azali pada zat Allah Ta'ala. Iaitu faqudratun, iradatun, sam'un, basar, hayatunil ilmu, kalamun istamar. Kalamun istamir. Kalamun istamar. Istamar. Betul dah baris tu. Iaitu sifat kuasa, berkuasa,
iradatun berkehendak, basar mendengar, hayatun hidup, al-ilmu berilmu, kalamun berkata-kata, istamar yang berterusan, yang berterusan tak pernah putus. Ya. Ya. Okey. Wajaizun bifadlihi wa adlihi. Tarkun likulli mumkinin kafi'lih. Nah, itu selesai tadi kita dalam matan-matan yang tadi. Pengarang kitab kita, Syekh Ahmad Al-Marzuqi, menjelaskan kepada kita 20 sifat. 20 sifat yang wajib bagi Allah. Dan walaupun dia tidak menyebutkan secara jelas sifat yang mustahil bagi Allah, ya, dia menyebutkan keseluruhan 20 sifat yang wajib bagi Allah tadi. Dan satu sifat yang ke-10 ini, nazam yang ke-10, wajaizun bifadlihi wa adlihi, dan harus bagi Allah dengan semata-mata kurniaan dan keadilannya. Tarkun li kulli mumkinin kafi'lih, meninggalkan setiap yang mungkin. Mana setiap yang mungkin, iaitu yang mana akal meletakkan harus ada dan harus tiada. Itu mungkin. Siapa yang berada dalam kategori mungkin ini, iaitu makhlukat. Semua makhluk. Semua makhluk boleh ada, boleh tiada. Tak mustahil kalau dikatakan ada, dan tak mustahil juga kalau dikatakan tiada. Maka harus bagi Allah, dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata kurniaan keadilannya. Yang semata-mata iaitu kurniaan. Kalau di segi kebaikan, itu semua kurniaan Allah, pahala. Sebab itu bagi Al-Sunnah wal Jamaah, kalau kita melakukan kebaikan, apakah Allah wajib atau mesti mengurniakan pahala kepada kita? Kita menjawab, tidak. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Semua itulah kurniaan Allah, terpulang bagi Allah. Tapi Mu'tazilah, dia mengiktikadkan bahawa Allah wajib memberi pahala kepada hamba yang taat. Kalau seorang itu engkar kepada Allah, melakukan maksiat, apakah Allah wajib menyiksanya? Tidak. Allah, dia boleh mengampunkan kalau dia nak, walaupun hamba itu tidak minta ampun. Dan kalau dia menyiksanya, itulah keadilan dia. Kalau dia ampunkan, itu kurniaan dia. Dan kalau dia menyiksa, maka itu adalah keadilan. Dia siksa dengan keadilan. Kerana Allah, wa ma zallamu lil abid, wa ma ana zallamu lil abid. Tidaklah aku menzalimi hamba-hamba aku. Jadi segala yang bersifat mungkin ini, segala yang bertaraf mungkin ini, maka tidak wajib bagi Allah sama ada nak menciptakannya ataupun menghukumnya, mengurniakan pahala kepadanya, memberi rezeki dan sebagainya, harus saja bagi Allah. Harus bagi Allah, itu semata-mata dengan kurniaan dan keadilannya. Meninggal setiap yang mungkin, yakni meninggalkan daripada melakukan yang mungkin, mencipta, tidak mencipta, tidak memberi rezeki dan sebagainya, sebagaimana harus dia melakukannya. Yang sebagaimana harus baginya untuk melakukannya, itu juga harus baginya untuk meninggalkan daripada melakukannya. Wal wajibu fi haqqi rusuli wal mustahilu wal jaizu. Mungkin kita bertanya, di mana sifat yang mustahil bagi Allah? Itu kita takdir sinilah. Apabila wajib bagi Allah 20 sifat, maka mustahil bagi Allah
sifat yang berlawanan dengan 20 sifat tersebut. Kemudian masuk frasa yang baru, fasal yang baru, iaitu al-wajibu fi haqqir rusuli wal mustahil wal jaiz. Yang wajib bagi hak para rasul, yang mustahil dan yang harus bagi mereka. Yang harus bagi rasul. Mana ada pun tak apa, tak ada pun tidak apa. Akal tidak memandang mustahil. Arsala anbiya zawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Allah mengutuskan para rasul, insan-insan yang memiliki fatanah, yakni kebijaksanaan, serta bersifat dengan benar, menyampaikan dan beramanah. Ini 4 sifat. Dalam satu nazam ada 4 sifat yang wajib bagi rasul, yang mesti bagi rasul. Ya. Iaitu fatanah, bijaksana. Mustahil bagi seorang rasul itu bodoh. Bisidqi, serta bersifat benar. Mustahil bagi seorang rasul itu untuk berdusta. Kalaulah dia berdusta, makna Allah Ta'ala turut berdusta kerana Allah yang menghantarnya untuk menyampaikan risalahnya. Wal tabligh, menyampaikan. Yang mustahil bagi rasul untuk menyembunyikan. Kalau dia menyembunyikan, bermakna dia berdosa. Dia tidak melaksanakan amanah, dia tidak melaksanakan tugas. Kalau dia berdosa, bermakna kita disuruh untuk mengikuti orang yang berdosa. Itu mustahil. Mustahil. Allah menyuruh kita taat, pada yang sama, dia suruh pula kita ikut orang yang berdosa. Itu mustahil. Wal amanah, dan juga beramanah. Iaitu tidak mengkhianati. Lawan beramanah, khianah. Maka mustahil bagi Rasul mengkhianati ajaran yang dia sampaikan, iaitu dengan melakukan bercanggah sebagaimana yang dia sampaikan. Iaitu melakukan yang haram ataupun yang makruh sebagaimana disebut. Seorang Rasul, mustahil bagi Rasul melakukan yang haram, bahkan yang makruh. Kerana itu menyalahi ajaran yang dia sampaikan. Maka dia tidak ada amanah. Mustahil. Mustahil bagi Rasul untuk berlaku khianat. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Harus bagi mereka bersifat dengan sebarang sifat manusia. Dan harus. Tidak wajib. Dan tidak mustahil, dia panggil. Yang akal menyatakan bahawa seorang Rasul itu harus baginya untuk bersifat dengan sebarang sifat manusia, dengan syarat tidak mengurangkan darjat mereka, seperti sakit yang ringan. Contoh sifat yang harus bagi Rasul, iaitu ditimpa sakit. Tidak mustahil. Tidak mustahil bagi seorang Rasul sakit. Tapi dengan syarat sifat-sifat kemanusiaan yang tidak mengurangkan darjat mereka. Sebagai contohnya, sakit yang munafirah, dipanggil al-marad al-munafirah. Sakit yang menyebabkan sakit yang terlalu berat, yang melarikan orang lain daripada dia. Itu mustahil berlaku pada seorang Rasul. Kerana menyalahi tugas. Tidak sesuaian dengan tugas. Kalau Allah Ta'ala tidak melihara mereka daripada perkara yang menyebabkan orang menjijik. Jadi sebab itu para ulama menolak kisah-kisah yang diada-adakan tentang Nabi Ayub AS yang dikatakan sakit sehingga berulat dengan busuk dan sebagainya. Itu sakit ya, dalam Quran Allah Ta'ala sebut Nabi Ayub sakit, tapi tidaklah sebagaimana sakit yang ditukar tambah oleh Israeliat. Dan kadang-kadang orang kita sendiri pun bermudah-mudah mempercayai kisah-kisah begitu. Jadi para ulama sendiri pun menjelaskan bahawa harus orang Rasul sakit, tapi bukan sakit yang munafirah, yang menyebabkan orang lari daripada dia. Itu juga sifat-sifat yang lain. Jadi harus seorang Nabi itu berkahwin, bin Rasul. Harus memiliki anak.
harus baginya tidur. Itu semua sifat-sifat manusia kerana pangkat risalah itu bukan pangkat uluhiyah. Pangkat risalah itu ialah pangkat dipanggil, diberi wahyu untuk disampaikan. Yang diangkat martabat menjadi insan, manusia yang paling agung. Tapi bukan pangkat menjadi malaikat, apatah lagi menjadi Tuhan. Jadi sebab itu seorang Rasul masih lagi tertakluk dengan sifat-sifat manusia biasa dari sudut makan, minum dan sebagainya. Walaupun martabatnya adalah martabat yang sangat tinggi di sisi Allah. Asmatuhum kasairil malaikah wa wajibatun wa fadlul malaikah. Asmatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Terpeliharanya kemaksuman mereka, yang itu peliharanya mereka dari dosa, dari perkara yang menyalahi ajaran yang mereka bawa, mereka adalah maksum. Kemaksuman mereka sebagaimana sekalian malaikat. Kemaksuman sekalian Rasul, sekalian kemaksuman mereka sebagaimana sekalian malaikat. Jadi sebagaimana malaikat maksum, terpelihara daripada dosa dan maksiat, maka begitu juga para Rasul adalah wajib pada akal. Adalah wajib pada akal seorang Rasul itu bersifat maksum. Yang ini mustahil. Mereka itu tidak terpelihara. Sebagaimana kita lah manusia biasa ni tidak maksum. Tidak terpelihara. Dalam pengertian, kita boleh bila-bila masa melakukan perkara yang bersanggah dengan syariat. Tapi para Rasul dan malaikat tidak. Malah kelebihan mereka mengatasi para malaikat. Jadi bukan saja para Rasul ni bukan saja maksum sebagaimana malaikat, malah kelebihan mereka tu, kedudukan mereka tu melebihi para malaikat di sisi Allah Ta'ala. Jadi sebab itu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahawa sekalian Rasul-Rasul di kalangan manusia ini darjatnya berada tinggi daripada mana-mana malaikat. Termasuk Rasul-Rasul di kalangan malaikat. Wal mustahilu dhiddu kulli wajibin fahfaz li khamsina bihukmin wajibi. Mustahil bagi hak mereka yang bertentangan dengan semua sifat wajib tadi. Mana mustahil bagi Allah. Mustahil bagi. Wal mustahilu dhiddu kulli wajibin fahfaz li khamsina bihukmin wajibi. Mustahil bagi mereka, yakni bagi para Rasul, yang bertentangan, yakni sifat-sifat yang bertentangan dengan semua sifat wajib tadi, iaitu sifat fatanah. Jadi sifat yang bertentangan dengan sifat fatanah, baladatun ataupun bodoh, sifat bodoh. Dan juga mustahil bagi mereka, mustahil bagi para Rasul yang bertentangan dengan semua sifat tadi, yang bertentangan dengan sifat fatanah, yang bertentangan dengan sifat as-sidq, yang bertentangan dengan sifat al-amanah, dan juga yang bertentangan dengan sifat at-tabligh. Mustahil bagi Rasul, bagi para Rasul. Maka ingatilah 50 akidah yang fahfaz li khamsina bihukmin wajibi. Maka fahfaz, maka peringatilah, jagalah
kata Imam Al-Marzuqi, ingatilah 50 akidah yang dihukumkan sebagai wajib. Yang mana 20 sifat yang wajib bagi Allah. Okey, 20 sifat yang mustahil bagi Allah. Dan 40. Okey, 4 sifat yang wajib bagi Rasul. 4 sifat yang mustahil bagi Rasul. 48. Kemudian tambah 1 sifat yang harus bagi Allah, iaitu mengadakan makhluk, meniadakan makhluk. Ataupun dalam bahasa tadi, bahasa matan tadi, dalam bahasa ulama-ulama itu mengadakan yang mungkin dan meniadakan yang mungkin. 49. Dan harus bagi Rasul sifat-sifat manusia biasa. Melakukan perkara-perkara yang dipanggil al-aghrad al-bashariyah. Makan, minum, berkahwin dan sebagainya. Harus. Jadi 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang harus bagi Allah, 1 sifat yang harus bagi sekalian Rasul, maka keseluruhannya 50. Yang 50 punya akidah, keyakinan yang mesti kita pelihara sebagai keyakinan dalam menunaikan hak Allah dan juga hak Rasulnya sebagai wajib. Maka ingatilah 50 akidah yang dihukum sebagai wajib pengetahuannya atas sekalian mukallaf. Kata Imam Al-Marzuqi dalam syarahnya. Tengok syarah. Kerana Imam Al-Marzuqi dia menulis matan dan pada yang sama dia juga menulis kitab yang mensyarahkan matannya. Kata dia yang hujung tu, fahfaz li khamsina bihukmin wajibi. Kata dia ihfaz hifzan muntahiyan. أن الخمسين عقيدة مفصلة بالتصوير الواجب الشرعي. Kata dia hafalah, ingatilah. Hifzan muntahiyan. Dengan hafalan yang dipanggil yang berterusan. Maknanya jangan mengabaikannya, jangan berhenti daripada meyakininya. Dan adalah berterusan meyakininya sehingga akhir hayat. Bitasril wajib syar'i. Dengan menggambarkan ini merupakan kewajiban syarak. Kewajiban syarak. Itu yang sebagaimana kita terjemahkan, maka ingatilah 50 akidah yang dihukumkan sebagai wajib. Bihukmin wajibi. Dengan yang dihukumkan sebagai wajib. Kalau ikut pengarang di sini, wajib di sini bukanlah tidak lagi wajib akli, tapi wajib syarak. Wajib di sisi syarak untuk mengetahuinya oleh setiap mukallaf. Kemudian masuk perasal ataupun fasal yang berikutnya, iaitu al-anbiya wa rusul. Ilmu-ilmu yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf berkenaan dengan para rasul. Kalau tadi sifat-sifat rasul, ini maklumat berkenaan dengan rasul.
Maka kata dia, tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqaq waghtanim. Fahaqiq waghtanim. Ya. Fahaqiq ni bukan haqqaq, fahaqiq. Kerana isim dipanggil amar. Amar bagi wazan haqqaqa, fa'ala, fa'il. Maka mengetahui satu persatu, tafsilu. Tafsil makna mengetahui yang saya tafsil. Mengetahui satu persatu 25 para rasul adalah mesti. Wajib syarak. Kulla mukallafin, atas setiap mukallaf, fahaqiq, maka capaikanlah, waghtanim, dan raihkanlah pahala. Maka capaikanlah pengetahuan itu. Carilah pengetahuan itu. Nescaya kamu akan dapat meraih pahala di sisi Allah Ta'ala. Hum Adamu, Idrisu, Nuhun, Hudu, Salih, wa Ibrahimu kullun muttaba'. Mereka ialah Adam, Idris, Nuh, Hud, beserta Salih, Ibrahim, di mana semuanya menjadi ikutan. Ya, semuanya menjadi ikutan. Ya. Lutun wa Ismailu, Ishaqun, kaza, Yaqubu, Yusufun, wa Ayyubu, Muhtaza. Begitu juga Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail, Ishaq, begitu juga Yaqub, Yusuf, dan berikutnya Ayub. Syu'aib, Harun, wa Musa, Yasa' wal Yasa', Dzulkifli, Dawud, Sulaiman, Taba'. Syu'aib, Harun, Musa, Al-Yasa'. Al-Yasa'. Kena Ain lah. Cuma kita bahasa Melayu ni ada huruf Ain. Jadi kita letak K ataupun tanda atas lah. Al-Yasa'. Wal-Yasa'. Dzulkifli, Daud, diikuti Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa Taha, Khatimun Da'ghaya. Lagi Nabi yang Rasul yang wajib diyakini, dipercayai satu persatu, satu tafsir, iaitu Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Taha. Taha ni adalah nama bagi Nabi kita Muhammad SAW, Taha. Yang menjadi penutupnya. Da'ghaya, tinggalkanlah kesesatan. Iaitu dengan tidak mempelajari, dengan mengabaikan. Tinggalkanlah kesesatan, iaitu dengan mengabaikan. Dengan apabila kita mengabaikan ilmu syarak, maka bawa pada kesesatan, maka naklah kita belajar. Tinggalkanlah kesesatan dengan belajar. Alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamat al-ayyam. Wa alihim madamat al-ayyam. Ya. Dari segi nahu, madamat al-ayyam. Tapi kalau tengok dalam baris kitab ni, dia ikut baris nahu lah. Madamat al-ayyam. Sebab kadang-kadang syair ni dia panggil ada daruriyat asy-sya'r. Daruriyat sya'r. Mengikuti nahu. Ke atas mereka semua kita doakan salawat dan salam serta ke atas ahli keluarga mereka
selama berkekalan hari-hari sepanjang zaman. Okay. Selesai kita fasa berkenaan dengan kewajipan setiap Muslim mengetahui dan mengiktikadkan secara tafsil, secara satu persatu 25 Rasul. Secara ijmali, kita meyakini bahawasanya Allah mengutuskan para Rasul dan di sana kalau tengok dalam satu hadis, Nabi menyatakan bahawa sekalian Nabi yang diutuskan Allah ada 124,000 dan daripada mereka itu ada 315 adalah Rasul. Jadi kita wajib meyakini secara ijmali. Secara ijmali, bahasanya di sana ada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah dan bilangan mereka ramai mengikut yang dikehendaki oleh Allah. Dan secara tafsir, terperinci wajib kita beriman dengan nama-nama Rasul. Dengan Rasul-Rasul yang disebut nama mereka oleh Allah dalam Quran. Iaitulah 25 Rasul. Sekira-kira apabila disebut nama mereka, kita tidak menafikan kedudukan mereka sebagai Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dia masuk dalam fasal yang berikutnya itu al-malaikatu, para malaikat. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Dan wajib beriman dengan malaikat, iaitu makhluk Allah yang diciptakan tanpa bapa dan ibu. Tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Wal malakul ladzi bila abin wa ummin bila wa abin wa kalau dari segi asal bahasa Arabnya wa ummi. Tapi mungkin daruriyat syi'ri, maka dia baris sukun kan. Wa wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Dan wajib beriman dengan malaikat, iaitu makhluk Allah yang diciptakan tanpa bapa dan ibu, tidak makan, tidak minum dan tidak tidur. Tafsilu ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Srafilu, Izrailu. Wajib pula beriman secara satu persatu dengan 10 malaikat dari mereka, iaitu Jibril, Mikail, Israel, Munkar, Nakirun, wa Raqibun, wa Kada, Atidu, Malikun, wa Ridwanu, Ihtada. Begitu juga dengan Munkar, Nakir, Raqib. Begitu juga Atid, Malik dan berikutnya Ridwan. Ya. Dengan tugas masing-masing lah. Ya, dengan tugas masing-masing. Jadi yang wajib kita yakini ini adalah malaikat-malaikat ini. Adapun tugas mereka itu tidak masuk dalam akidah yang mesti kita, maknanya benda yang sudah di luar daripada kewajipan tugas-tugas mereka itu. Kerana memang suatu benda yang agak sukarlah. Bukan saja bagi orang awam, mungkin ustaz sendiri pun mungkin tidak mengetahui secara tafsir tugas-tugas mereka. Ini Jibril, Israfil, Israel, tapi wajib kita meyakini kurang-kurangnya bahasanya mereka ini adalah malaikat-malaikat yang disebut nama mereka oleh Al-Quran dan juga oleh hadis Nabi SAW. Ya. Kalau kita nak sebut sebagai pengetahuan, Jibril AS bertugas untuk menyampaikan wahyu. Mikail, Israfil, Mikail menguruskan rezeki. Israfil meniup sangkakala. Israel ini malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Cuma para ulama ada menyatakan bahawa penamaan Israel ini daripada kitab lama, kitab-kitab dulu.
kitab-kitab dipanggil Israel lah. Israiliyat. Adapun dalam Quran dan hadis tidak disebut dengan nama Israel, sebaliknya disebut dengan Malakul Maut, malaikat kematian. Munkar, Nakirun, ini malaikat yang menyoal manusia dalam kubur. Raqibun wa kadha atidun, ini malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia. Raqib, atid, seorang sebelah kanan, seorang sebelah kiri. Sebelah kanan mencatatkan amalan baik, sebelah kiri mencatatkan amalan kejahatan. Malikun wa ridwanu, ini malaikat yang bertugas menjaga syurga dan juga neraka. Ihtada. Ihtada, ihtada kalau ikut syarah oleh Syekh Marzuki sini, dia kata ihtada itabi ridwan man taqaddam. Samalah sebagaimana kita sebut sini, dan diikuti Ridwan. Ridwan ihtada, dan malaikat Ridwan mengikuti malaikat tadi. Kalau Munkar, Nakir, Raqib, begitu juga Atid, Malik, dan berikutnya Ridwan. Okey, betul lah terjemahan kita tu. Ihtada ini tabi'. Ya. Kemudian fasal yang berikutnya As-Suhuf wal Kutub al-Munazzalah. As-Suhuf wal Kutub al-Munazzalah. Di antara yang wajib kita beriman ialah dengan kewujudan Suhuf, lembaran-lembaran yang diturunkan Allah, lembaran-lembaran wahyu yang diturunkan Allah kepada sebahagian nabinya. Di antara yang disebut dalam Quran iaitu Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim wa Musa, Suhuf Nabi Ibrahim dan juga Musa. Ada pun kitab yang disebut oleh Allah dalam Quran iaitu ada 4 kitab. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha. Wajib beriman dengan 4 kitab satu persatunya. Jadi beriman dengan kitab secara ijmali, iaitu kita beriman bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasul dan bersama dengan setiap Rasul itu kitab. Itu ijmali. Dan di sana secara tafsili wajib kita beriman dengan 4 kitab. Kita beriman, kita yakin bahasanya ada 4 kitab yang diturunkan Allah yang disebut dalam Quran. Iaitu Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Sebab itu pengarang kitab kita dia mulakan dengan Taurat Nabi Musa yang turun membawa hidayah. Taurat Musa bil huda tanziluha. Yang diturunkan tanziluha. Yang diturunkan membawa hidayah. Ataupun lebih tepatnya diturunkan bersama hidayah. Hidayah. Zaburu Dawuda wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Ala khairil mala. Zabur Nabi Daud dan Injil yang diturunkan ke atas Nabi Isa dan Furqan, yakni Al-Quran yang diturunkan ke atas sebaik-baik makhluk. Khairil mala. Al-mala maknanya khalayak makhluk. Itu asal mala. Wa suhufu al-khalil wal-kalim fiha kalamul hakamil alim. Dan wajib juga beriman dengan suhuf al-khalil. Al-khalil ni gelaran panggilan Nabi bagi Nabi Ibrahim AS.
dan juga suhuf al-kalim, yakni panggilan bagi Nabi Musa. Itu suhuf Ibrahim wa Musa. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, maka wajib kita beriman secara tafsir. Bahasanya ada di sana suhuf yang diberikan Nabi Ibrahim dan juga diberikan kepada Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa ni ada dua lah. Satu kitab Taurat dan satu suhuf. Suhuf. Suhuf, lembaran-lembaran. Sahifah, jamak kepada sahifah. Jadi bila lembaran-lembaran ni, sahifah-sahifah ni dicantum menjadi mushaf. Dan mushaf ini Quran lah. Quran disebut sebagai mushaf. Kerana dia merupakan cantuman helaian-helaian yang tertulis di dalamnya itu wahyu ilahi, wahyu Allah Ta'ala. Wahyu dari Allah. Dan wajib beriman dengan suhuf Al-Khalil, Nabi Ibrahim, dan Al-Kalim, iaitu Nabi Musa AS. Fiha kalamul hakamil alim. Di dalamnya terdapat kalam, yang kata-kata, terdapat dipanggil huruf-huruf yang dipanggil yang mencatatkan kata-kata Tuhan Maha Al-Alim, Al-Hakam. Al-Hakam, Tuhan yang Maha Pemutus ataupun Tuhan yang Maha Bijaksana. Ya. Lagi Maha Mengetahui. Al-Hakam. Al-Hakami, Al-Hakam. Kita tengok apa yang ditulis oleh pengarang. Dia tidak syarahkan kalimah Al-Hakamnya. Al-Hakam, dia boleh daripada perkataan Al-Hukmu, maka kita tafsirkan sebagai Tuhan yang Maha Pemutus. Jadi, segala yang berlaku di alam ini, semuanya dengan keputusan dia. Ataupun daripada perkataan hikmah, Tuhan yang Maha Bijaksana. Al-Alim, lagi Maha Mengetahui. Ya, merujuk kepada Allah, kita berbesarkan dia. Maha. Wa kullu ma'ata bihi rasulu fahaqqu taslimu wal qabulu. Setiap yang dibawa oleh Rasul, haknya, yakni kewajipan kita terhadapnya, ialah menyerah, at-taslimu, menyerah, wal qabulu, dan menerima. Mana tidak membangkang. Menyerah, mana tidak membangkang. Menyerah dan menerima, iaitu kita bersedia untuk patuh, wal qabulu, dan untuk menerima, yakni tidak akan menolak. Imanuna biyaumin akhiri wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab. Iman kita dengan hari akhirat adalah wajib. Mana wajib kita beriman. Kufur, orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Termasuk beriman dengan segala yang menakjubkan berkenaan dengannya. Mana sekalipun yang dirasai oleh akal sebagai luar biasa. Yang bagi sebagai luar biasa. Contohnya di akhirat nanti akan kebangkitan semula. Luar biasa bagi akal. Tapi tidak wajib kita meyakininya kerana termasuk dalam keyakinan kepada yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang beriman dengan yang ghaib. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam fasal yang baru, iaitu perihal Nabi Muhammad. Yang beberapa ilmu yang mesti ataupun yang perlu diketahui berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi. Penutup. Ini maknanya ini fasal yang terakhir lah. Fasal yang terakhir berkenaan dengan kewajipan para rasul. Bukan fasal yang terakhir berkenaan dengan matan. Kerana
ada lagi yang lain yang menyusul lagi. Okay. Khatimatun, penutup. Penutup berkenaan dengan para rasul, iaitu pada menyebutkan tentang baki kewajipan. Mimma 'alal mukallafin min wajibin, iaitu dari perkara yang wajib diketahui setiap mukallaf. Berkenaan dengan rasul. Berkenaan dengan rasul, iaitu wajib kita mengetahui secara tafsir maklumat yang melebihi daripada pengetahuan kita berkenaan dengan rasul-rasul yang lain. Jadi kita mesti mengetahui tentang rasul kita Nabi Muhammad SAW dengan maklumat yang lebih daripada pengetahuan kita dengan pengetahuan yang lebih daripada pengetahuan kita terhadap rasul-rasul yang lain. Di antaranya kata dia, Nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa fuddila. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan untuk sekalian alam sebagai rahmat dan baginda dikurniakan kelebihan melebihi selainnya, makna selain melebihi orang lainnya. Selain baginda. Jadi wajib kita mengiktikadkan bahawa Nabi kita Muhammad SAW ini dia bukan Nabi atau Rasul pada zaman dia saja, tapi lil alamina, untuk sekalian alam sepanjang zaman selagi belum berdirinya kiamat. Rahmatan, dikurniakan Allah, bukan kerana Allah wajib mengurniakan dia kepada kita, tidak. Rahmah, sebagai rahmat daripada Allah, kurniaan daripada Allah. Wa fuddila, dan baginda dikurniakan kelebihan melebihi daripada sekalian makhluk yang lain. Abuhu Abdullahi Abdul Muttalib. Abuhu Abdullah Abdul Muttalib. Wa Hashimun Abdu Manafin yantasib. Bapaknya Abdullah, anak Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf, kepada mereka nasab baginda. Nasab baginda ni melalui mereka lah, melalui bapaknya Abdullah. Abdullah ni adalah anak daripada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak daripada Hashim, Hashim anak daripada Amnaf. Berterusanlah sehingga kepada Nabi Ismail AS. Wa ummuhu Aminatu Zuhuriyah arda'athu Halimatus Sa'diyah. Ya. Arda'athu Halimatus Sa'diyah. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Dalam matan, dalam nuskhah syarah penulis pun tidak ada ta. Okay. Arda'ahu Halimatus Sa'diyah. Ibunya adalah Aminah Az-Zuhriyah. Baginda disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Mauliduhu bimakkatal Aminah, wafatuhu bi Taibatal Madinah. Tempat lahirnya di Mekah, negeri yang aman damai. Wafatnya di Taibah, iaitulah Madinah. Atamma qabla al-wahyi arba'ina wa umruhu qad jawaza sittina. Genap umurnya 40 tahun sebelum menerima wahyu. Sebelum menerima wahyu genap 40 tahun. Maksudnya Nabi menghadapi kehidupan sebelum menerima wahyu 40 tahun. Setelah itu, bila genap usia dia 40 tahun, maka dia menerima wahyu. Wa umruhu qad jawaza sittina. Umurnya ketika wafatnya melepasi 60 tahun. Iaitu baginda wafat ketika berusia 63 tahun. Demikianlah untuk kita ini, insyaAllah. Kita sampai kepada nazam yang ke-34. Bait yang 34. Kita dia ada berapa semua? Ada lebih kurang 57. 7 bait syair.
InsyaAllah nanti kita sambung lagi. Besok cuti. Mungkin hari Ahad ataupun hari Isnin. Tuan-tuan dan puan bergantung pada tarikh yang kita akan berikan, insyaAllah. Kita berhenti di sini ya. Tentang anak-anak Rasul. Itu ada nasyid yang anda kongsikan tu. Itu bolehlah ikuti. Nasyid tu dia membaca ni lah. Nazam Aqidah Awam ni. Boleh. Sambil-sambil rehat-rehat itu boleh dengar kan. Kita dapat mengingati balik lah kandungan akidah yang wajib kita yang i'tiqadkan. Mengikut Imam Al-Marzuqi. Sama je di sisi kontennya, sama dengan kitab-kitab yang lain termasuk Ummul Barahin. Sama-sama, cuma kelebihan matan akidah Imam Al-Marzuqi ni dia ada maklumat yang agak terperinci lah. Terperinci secara kadar ataupun dengan kadar yang wajib diketahui oleh seorang Muslim, iaitu maklumat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadar yang mesti diketahui oleh seorang Muslim tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti. Ya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ustaz. Ya. Kena putuskan kalian ya. Allah. Jazakallah. Assalamualaikum.